Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sambungan bacaan hadis 40 susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-8, kehormatan seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mahu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali dengan hak Islam, sedang hisab mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kepentingan hadis ini sangat penting kerana memuatkan perkara-perkara penting dari prinsip Islam, iaitulah syahadah dengan penetapan yang teguh bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan salat, mengeluarkan zakat bagi yang berhak menerimanya. Artinya, dalam hadis ini menyebut kepada kita perkara asas yang menjadi rukun Islam. Yang pertama sekali iaitulah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi bila orang sudah mengucap dua kalimah syahadah, maka orang itu telah dikira Islam, sebagaimana yang kita dah belajar dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, bahawa syahadah itu mesti dilakukan dengan tiga perkara. Yang pertama, mengucap kata dengan lidah. Yang kedua, tasdik dengan hati. Yang ketiga, beramal dengan anggota. Jadi kalau orang kata dengan lidah saja tapi hatinya tak mengakui, maka itu dia panggil munafik. Wal'iyazubillah. Ada orang kata dengan lidah, kata juga dengan hati, tapi anggota tidak beramal, maka itu dia panggil murji'ah. Golongan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Jadi yang benarnya ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah meletakkan tiga syarat. Maka apabila kita sudah mengucap dua kalimah syahadah, kemudian kita juga telah selesai daripada mentasdikkan, membenarkan ucapan kita dengan hati, kemudian kita lakukan dengan anggota. Yang pertama adalah hadis ini menyebut wa yuqimus salah, mendirikan salat. Salat itu perlu didirikan dengan sempurna, dengan rukun, dengan syaratnya. Kenapa salat itu menjadi yang kedua selepas syahadah? Karena dia adalah merupakan suatu amalan yang berulang. Setiap hari 5 kali satu hari kita kena ulang. Jadi kalau orang ini tak lakukan salat, bermakna orang itu tidak mentasdikkan dengan anggotanya apa yang diucap oleh mulut dan apa yang diakui dengan hatinya. Jadi di mana kita nak lihat tanda-tanda? Di mana kita nak tengok di mana bukti seorang itu beriman pada Allah Ta'ala? Maka buktinya adalah dia salat. Kemudian disebut zakat. Dalam hadis ini tidak menyebut semua rukun Islam. Ada hadis lain, puasa dan haji, dua rukun. Maka apabila orang dah mengucap dua kalimah syahadah dan dia sudah salat, maka darahnya terpelihara. Artinya tak boleh lagi kita bunuh mereka, dan kita juga tidak sekali-kali mengkafirkan orang Islam, ahlul qiblah. Dalam hadis ini Nabi kata illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya kalaulah orang Islam tapi dia nakal,
dia buat benda tak baik, pergi bunuh orang, maka hak dia, hak Islam membenarkan untuk wali keluarga si mati tadi menuntut supaya orang ini dibunuh. Ataupun dia sudah berkahwin tapi dia berzina, yang disebut dengan nama muhsan, maka orang ini juga berhak untuk dibunuh, dirjam sehingga mati, kerana mereka telah melanggarkan perintah Islam. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, inilah kewajipan kita mengenali bahawa Islam itu ada hak, ada batasannya. Siapa yang sudah Islam, tak boleh lagi kita bunuh dia, tak boleh lagi kita jatuhkan hukuman mati ke atasnya, kecuali apabila telah disabitkan oleh mahkamah syariah bahawa mereka telah melakukan jenayah yang berhak untuk dibunuh. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.